kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Lama juga kita tuan-tuan tidak ke udara. Semalam kita sibuk dengan perhimpunan ataupun himpunan Malaysia bersama Palestin. Saya ucap jutaan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah membanjiri sampaikan Stadium Axiata tuan-tuan Stadium Axiata Arena Bukit Jalil tidak muat. Ramai yang terpaksa duduk di luar, malah pihak penganjur akhirnya terpaksa membuka Stadium Bukit Jalil itu untuk membolehkan rakyat yang tak dapat masuk ke dalam Dewan Axiata ataupun Stadium Axiata, tak cukup tempat pula di pekarangan luar Stadium Axiata, terpaksa pula menonton di layar besar di Stadium Nasional Bukit Jalil. Itu baru notis satu hari je tuan-tuan notis satu hari je PMX beritahu dia on the way nak balik, dia nak adakan perhimpunan. Alhamdulillah, kita ucap terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program yang dianjurkan oleh NGO dan rakan-rakan yang prihatin terhadap nasib yang menimpa umat Islam di Palestin. Saudara, malam ni saudara, kita dikejutkan dengan 18 pertuduhan baru ke atas Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Sebelum ni tuan-tuan 6.9 juta ringgit sebelum ni. Hari ini Wan Saiful saudara dikenakan di bawah 18 pertuduhan berhubung dengan dana berjumlah 6 juta ringgit saudara. Begitu juga yang kita fahami Adam Radlan yang juga merupakan timbalan pengurusi ataupun timbalan ketua Bersatu di Segambut juga telah pun dikenakan pendakwaan di bawah Anti-Money Laundering Act yang melibatkan dana bernilai RM500,000. Ini baru orang-orang yang dekat dengan Muhyiddin. Kita tengah tunggu. Begitu juga dengan menantu Muhyiddin Yassin yang sampai hari ini tidak lagi kesampaian. Kita duk tunggu, dia tak balik-balik. Dia tak balik, tiba-tiba kita tengok Muhyiddin pula nak minta pasport tuan-tuan, nak pergi ke luar negara. Itulah bila kita ketika ada kuasa kita menzalimi orang lain, kan? Mungkin orang lain tu tak sempat nak melakukan kezaliman ke atas diri kita. Akhirnya tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi kifarah, cash. Apa yang dia buat pada orang, akhirnya dia yang menghadapi perkara-perkara yang berlaku hari ini. Kemudian yang seronoknya Cikgu Bat. Cikgu Bat tuan-tuan mengeluarkan kenyataan. Apa kenyataan yang dikeluarkan oleh Cikgu Bat? Cikgu Bat kata Wan Saiful Wan Jan seorang yang berani dan tidak korup. Itu sebabnya dia tidak jadi macam MP Kuala Kangsar. Dia kata MP Kuala Kangsar korup dan Wan Saiful Wan Jan tidak korup dan berani lawan. Itu sebab dia didakwa. Jadi dalam erti kata lain saudara, hari ini Cikgu Bat mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Ahmad Maslan, Datuk Tan Sri Syaril Samad, Tengku Adnan, Tengku Mansur, begitu juga dengan Datuk Seri Rahim Aziz Rahim, Datuk Seri Bom Mokhtar. Mereka ni semua tidak korup kerana mereka tidak lompat parti. Sebenarnya dia nak ceritakan zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, zaman Mahathir jadi Perdana Menteri, kan? Benda itulah, pendawan-pendawan terpilih itulah yang berlaku ke atas pemimpin-pemimpin UMNO bila mana mereka tidak mahu melompat. Jadi dia ingat benda yang sama kita buat macam dia. Inilah dia Cikgu Bat tuan-tuan.
bila dia cakap tu dia lupa tengok cermin diri sendiri. Last kali akhirnya dia mengesahkan bahawa Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid dan pemimpin-pemimpin UMNO yang lain sebenarnya tidak korup. Mereka didakwa kerana mereka tidak tunduk dengan Bersatu, tidak tunduk dengan Mahathir, tidak tunduk dengan Muhyiddin Yassin. Inilah mesej yang nak disampaikan oleh Cikgu Bat. Dalam banyak-banyak ayat yang keluar daripada mulut Cikgu Bat, yang ini je tuan-tuan yang boleh pakai. Yang ini je boleh pakai. Itu pun sebab kebodohan dia. Dia tak sedar bila dia cakap macam tu, ianya mengesahkan apa yang berlaku zaman mereka memerintah, tuan-tuan. Zaman Mahathir dan Muhyiddin memerintah, memang pemimpin-pemimpin UMNO telah berhadapan dengan pendakwaan terpilih, telah diugut seperti kata Cikgu Bat, kan? Orang macam Mustafa Muhammad, orang macam Mas Ermiati, walaupun nama juga tersenarai sama macam Tok Mat Maslan dan juga Tan Sri Syaril, tetapi akhirnya mereka tidak didakwa. Nama Mustafa Muhammad hilang, nama Mas Ermiati pun hilang daripada senarai orang yang nak didakwa oleh pihak SPRM berhubung isu danawan MDB. Tiba-tiba bila mereka melompat, mereka jadi ahli parlimen bebas dan kemudian masuk Bersatu, mereka disucikan oleh lembu-lembu suci macam Cikgu Bat ni. Tuan-tuan. Okey. Jadi malam ni kalau ada sesiapa nak bertanya soalan, silakan. Talian dibuka di talian 019-481-9495. Siapa-siapa ada soalan-soalan boleh ajukan soalan anda di talian 019-481-9495. Kalau TikTok dia nak naik pun boleh. Kalau ada sesiapa nak tanya di TikTok, tadi ada orang naik tapi cepat sangat. Okey. Soalan studio. Awal sangat. Ya, soalan studio. Okey, Tok. Selain dua nama yang Tok sebut ni kan. Ya. Sebelum ni ada kes setiausaha politik Menteri Kanan. Dan SPRM juga hari ni keluar kenyataan bahawa menteri itu pun dipanggil untuk itu sebab mulut celupan Razi Jidin kan. Dia duk kata macam-macam kat PMX kan. Last kali netizen yang marah dengan tindakan biadab dia menghina PMX, akhirnya netizen membuka cerita tentang dana untuk buku-buku Chekhov. Sepatutnya berapa juta? 18 juta. Last kali menjadi 80 juta. Kaya. Dia cakap banyak, last kali setiausaha politik dia kena tangkap. Kemudian Tokey pula tu, buku Chekhov, buku agama ni kan, bagi kat Tokey pula yang menciptanya. So lepas ni bersiap sedialah Razi Jidin pula yang akan dipanggil oleh pihak SPRM. Okey, silakan. Okey, Tok. Soalan lain. Tok rasa kan dengan pendakwaan-pendakwaan macam ni, tak nampak ke optik atau imej kerajaan kita ni umpama buruk tu, Tok? Saya tak nampak benda ni buruk. Sebab masalahnya, kalau misalnya SPRM sudah buat kerja, sudah buat siasatan, tiba-tiba kerajaan menegah SPRM daripada melaksanakan tugas dan tanggungjawab ni, lebih baik kita tutup je SPRM ni. Apa tujuan kita kekalkan SPRM? Apa tujuan kewujudan SPRM? Apa tujuan Badan Pencegah Rasuah kita bebaskan zaman Pak Lah menjadi Suruhanjaya Pencegah Rasuah? Apa tujuannya? Tujuannya supaya mereka boleh melakukan siasatan dengan bebas tanpa mengikut telunjuk orang politik. Biar dia siasat. Biar dia siasat. Kalau dia dapati perlu didakwa, dakwalah. Apa nak takut? Ambil contoh, Cikgu Bat pun cakap, mereka ni tidak kau tim. Dia kata Wan Saiful Wan Jan berhadapan dengan mahkamah. Datuk Zahid pun kira hebat lah. Dia berhadapan dengan mahkamah 5 tahun lebih turun naik mahkamah. Maknanya kalau ikut teori Cikgu Bat ni, maka memang Datuk Zahid ni
Pertama sekali dah didapati oleh mahkamah bersih. Bukan dibersihkan macam cara ketika dulu